Okay, hi everyone. So now we are going for the new subtopic, which is 2.0 uniform accelerated motion. Okay, dulu ingat kalau kita dah belajar pada subtopik 2.1, kita dah belajar ada tiga jenis kan. Kita ada uniform, kita ada average, kita ada instantaneous dan juga constant ataupun uniform lah. So in this time kita akan masuk specifically untuk uniform acceleration. Okey, ini maksudnya yang contoh sebelum ni kita dah tengok tiga contoh kan. Okey. So, untuk di subtopik kita bahagi kepada dua kategori of formula ataupun equations. So, kita ada equation of motion with uniform acceleration. Okay, and then second one is equation of motion for free fall. Okay, apa yang kita nak tahu perbezaan dua ni adalah di mana? Okay, untuk bahagian A ini, dah. Kita ambil hanyalah untuk motion ataupun motion pergerakan, any movement di part CS ataupun horizontal. Horizontal movement maksudnya dia pergerakan dia ataupun masa sama ada this as this horizontal keyword dia. Okay, biasanya maksudnya pergerakan dia mendatar. Maksud dia sama ada ke kiri boleh ataupun ke kanan pun boleh. So ada dua pergerakan kat sini. Ke sini boleh, ke sini pun boleh. Tapi maksudnya kiri kanan saja pada part CS horizontally. Okey. Kita masukkan untuk this one. Allah. Okey. For this one. And then untuk bahagian B ni adalah di mana pergerakan atau motions vertical. Ataupun kita cakap y-axis lah. Itu salah satu contoh keywords lah. So maksudnya pergerakan sama ada dia ke atas ataupun dia ke bawah. Okay, kita ada dua ini. Ke atas ataupun ke bawah sahaja. Okay. Kita membezakan dua equation ni. Tapi actually, okay, dapat nanti kita tengok specifically salah satu lagi. Okay. Bawah. Okay, ini boleh faham semua. Alright. Okay, now kita tengok pada equation pula. So, these three equation ni awak kena hafal. Okay? So, awak senang je hafal ni. Nanti bila awak dah buat selalu latihan, awak akan ingat lah formula tiga equation ni. So, actually equation A dengan equation B ni sama sahaja. Kecuali dia kat sini, instead of A ni, dia akan ganti dengan G. Okay, kita tengok ada satu-satu apa setiap komponen tu dulu. So, kita ada first adalah V. Inilah V adalah dimasukkan kat sini adalah final velocity dengan unit SI unit meter per second. Okey. Yang ni pun V tapi V kuasa 2. Yang ini yang last formula ni tak ada V. Okey. Untuk the second one kita ada in U. U is stand for initial velocity. Unit tetap sama dengan velocity sebab distinct velocity cuma kita cakap yang satu ni initial, satu ni final. So meter per second juga. Okay, third one we have ini tambahan jangan terkelirunya. Ini T time taken. Okay, kita ada T time taken. T kat sini. Time taken. Okay, ni unit dia second Yang simbol dia adalah T. Awak kena bezakan simbol dengan unit sebab hari tu ada saya tengok salah satu jalan kerja rakan-rakan anda banyak yang tengok keliru sama ada unit dan juga simbol. Dua tu berbeza ya. Okay. Okay, now we moving for SA stand for acceleration which is meter s negative 2 lah. Okay, itu basic ni kita cover before ni unit semua dengan simbol. Okay. So, contohlah tadi kita nak tunjukkan contoh pergerakan ni kan. Horizontal. So kita ada satu perjalanan sini. So kita ada point A. Start from here and this one is point B. Okay. From point A ni kita akan ada initial velocity which is U. Contohlah kita ada kereta. Wah, lama tak boleh kereta. Jadilah ni. Okay. Dan kereta bergerak dengan kelajuan U. Contohlah kita bagi 10 meter per second. Okay. Dan kita ada V. Dengan final, maksudnya dari point A ke B ni kita ada initial velocity dan final velocity. Contohlah kita di increase dalam 20 meter per second. Okay.
Okay, jarak dia kat sini adalah from point A to point B. Kita akan ada jarak dia lah. Which is jarak dia S ataupun displacement. Samalah dengan contoh dah 10 meter. Okay. And then time taken, maksudnya masa yang dia ambil untuk dari kereta ni dari point A ke point B akan ada masa. Maksudnya dari point A ke point B ni kita ada satu kita guna area sama lah. So point A ke B time taken dia adalah, so let's say dalam 20 second. Okay. Equation ni apa yang kegunaan equation 3 equation kat sini ni? Biasanya dia soalan akan bagi salah satu daripada benda ni kat sini. Sama ada dia bagi bukan salah satu, maksudnya kita kena cari salah satu daripada komponen yang ada kat dalam ni ataupun dua komponen yang ada dalam ni lah. So awak kena tengok bila masa perlu sesuai guna, bila masa tak perlu sesuai guna untuk ini. So biasanya tengok soalan lah, dia bagi apa dulu, kita keluarkan dulu. Kalau dia bagi initial velocity, kita keluarkan, kita tengok. Okay, tiga equation ada initial velocity. Okay, tengok ada tak dia bagi final velocity. Kalau ada, okay, equation yang ni S ni tak boleh pakai lah sebab kita perlukan V. Mungkin dia suruh cari displacement, dia tak bagi jarak dia. Ataupun dia suruh kita cari masa ke kan. Itu depends lah. Soalan takkan bagi semua lah. Salah satu lah. Dan kita tengok mana satu yang sesuai. Dan awak buat susun je lah. Contoh lah, kita perlu carikan T kan. Ni masuk lah semua nilai tadi. Ni V kita 20. U kita 10. Acceleration kita, acceleration biasa kena bagilah. Okay, keyword dia adalah uniform. Ni sangat penting ya. Keyword dia adalah uniform acceleration. Ini awak kena baca dalam soalan. Sebab kalau dia tak cakap uniform ataupun dia accelerate, kita equation ni dah tak valid. So syarat nak pakai equation ni mesti dia cakap uniform acceleration. Itu keyword dia. Kita faham. Lagi satu, kalau dia cakap constant velocity, maksudnya velocity U, initial velocity dia dengan final velocity dia sama je, constant, 10 meter per second dengan 20 meter per second. So acceleration kita sepatutnya kosong sebab dia stay maintain je, so benda tu tak pecut pun. Dia stay je, maintain je, dia tak pecut pun. Tak ada pecutan berlaku di situ. So kalau dia cakap constant velocity, mesti dia cakap kosong dekat situ ya. Okay. Now kita tengok untuk equation of motion for free fall. Maksudnya kita cakap tadi pergerakan ada ke atas dan ke bawah. So contohnya biasanya ni ada pergerakan dia. So kita ada ke atas dan kita ada ke bawah. Okay, ni starting point. So biasanya kita akan ada U. Okay. Sekarang ni apa yang elemen-elemen yang lain semua sama. Kita ada final velocity, kita ada initial velocity, kita ada time taken. Ini S ni displacement. Okay, sekarang ni apa dia negatif kat sini, cuma beza dia negatif G. Yang sini pun sebab negatif G, kat sini negatif G. Okay, G kita tengok adalah dia panggil gravitational acceleration. Maksudnya benda ni bergerak horizontally disebabkan gravity sahaja. So gravity yang menarik benda ni sebab ke bawah disebabkan gravity is pulling force juga kan. So pergerakan ni disebabkan gravity. So gravity dia menghasilkan satu acceleration yang kita bagi constant, which is 9.81 meter s negative 2. Ini constant ya. Okay. Yang ni nilai ni memang constant lah. Aku nak bincang banyak tu akan jadi another subtopic lah. So ini 9.81 nilai gravity kita. Gravity acceleration. Okay, acceleration. So basically A dengan G ni sama je, dua-dua acceleration. Cuma A ni dia boleh senang berubah-ubah lah. Depends pada nilai pergerakan kita lah. Macam G ni atas bawah dia specific lah 9.81. Ataupun dia kata kalau dia cakap free fall, keyword dekat sini untuk pakai ni adalah ataupun free fall. Ini bila masa kita nak pakai equation yang kedua ni lah untuk bahagian B ni. And then kenapa negatif kat sini? Okay. So kalau awak ingat sepatutnya sebab gravity ni pulling ke bawah. So kalau awak ingat, kalau awak masih ingat lah. So bila pergerakan ke atas kita akan bagi positif kan. Kalau pergerakan ke bawah kita cakap ni negatif. That's why kat sini gravity dah menarik. That's why kita letak negatif dekat sini. Okay.
Kebanyakan dalam buku rujukan, dia akan terus tulis tau. Negatif 9.81. Tadi bila kebanyakan pelajar yang buat mistake awal-awal ni, negatif 9.81 ni dia masuk terus dalam equation ni. Jadi dia akan jadi positif dekat sini. Dia akan positif balik. Jadi salah. Equation ni dekat sini yang dia bagi ni telah pun dinegatifkan. Okey? Itu awak kena clear. Telah dinegatifkan siap-siap dekat sini. So awak masuk dekat sini nanti 9.81 terus. Awak tak perlu masukkan lagi negatif 9.81. Kalau masuk negatif lagi, yang ni akan berubah, akan jadi positif. So dah lari dah equation dia. Tak sama dah. Okay. So macam tu kalau displacement minta kan. So bila kita displacement pergerakan ke atas, positif lah. So contoh dia minta dari ni, sepatutnya kita ada 3 point lah. So this one ni point A, kita ada ni point B, kita ada point C. Okay. So first of all dia minta maximum height. Maximum height maksudnya ini salah satu contoh keluar soalan yang biasa keluar lah. Okay. Maximum height ni masih dari ground ni lah, dari A ni sampai lah ke puncak B ni. Ini kita punya maximum height ataupun kita punya displacement lah. Okay. Tu awak kita kena kira from elemen, kita tengok elemen from B to A sahaja. Yang C kita jangan tengok. Boleh awak nak tengok tapi from B to C sahaja. A awak tak perlu tengok. Either one lah. Okay, tak apa, nanti kita tengok contoh lagi lebih banyak daripada ini. Okay. So untuk A to B ni pergerakan ke atas. So displacement dia akan jadi positif. Okay. Untuk displacement kita. Untuk bila B ke C pula, displacement kita akan jadi negatif. Sebab dia bergerak ke bawah kan. Boleh faham tu. So velocity kita pun bila ke bawah ni akan jadi negatif. Sebab dia ke bawah. Yang ni kita punya V akan jadi positif. Sebab bergerak ke atas. Okay. Boleh faham tu? Okay. Itu saja untuk this time. So ini just basic kita tanya. Lepas ni kita akan cover lebih more to soalan-soalan dan example solution. Dan kita akan create more solution. Okay. Thank you.